Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nurliana Syafiqah Cik Faiz untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Skuad Harimau Melaya menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia secara merit. Kemenangan 4-1 ke atas Bangladesh pada perlawanan terakhir kumpulan A menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gun menduduki tangga kedua dengan 6 mata dan berjaya menempatkan diri dalam kelompok 5 naib juara terbaik untuk ke Piala Asia 2023. Tamat Sukan C ke-31 Vietnam 2021 bulan lalu, Majlis Sukan Negara mengadakan persiapan awal menganjurkan bengkel penjagaan atlet ke arah tamasya Sukan C ke-32 Kemboja 2023 di Dewan Bankwet Kasar 4. Bengkel telah diadakan bersama Persatuan Sukan Kebangsaan, Jurulatih, Wakil Majlis Olimpik Malaysia dan Institut Sukan Negara. Sukan C 2023 Kemboja bakal mempertandingkan 40 jenis sukan dan dijangka diadakan pada bulan Mei tahun depan. Perenang kebangsaan Muhammad Nur Saiful Zulkifli memenangi pingat gangsa acara 50 meter gaya bebas S5 pada kejohanan renang para dunia 2022 di Madeira, Portugal. Pingat emas milik perenang Itali manakala wakil dari Brazil meraih gangsa. Sekretariat Wanita dalam Sukan dengan kerjasama Konfederasi Hoki Malaysia telah menganjurkan kursus asas pengadilan sukan hoki. Kursus bermula 13 hingga 15 Jun itu disertai 23 orang peserta dan dikendalikan oleh 2 pengadil bertauliah yang juga merupakan instruktur KHM iaitu K. Ilagu dan Nur Hisham Syari. Nama Rachel Yeoh mula meniti di bibir peminat sukan tanah air selepas muncul atlet terbaik kontingen Malaysia di Sukan C 2021 Vietnam. Rachel meraih 2 pingat emas acara palang bertingkat dan batang titian serta pingat gangsa individu wanita all around. Namun, di sebalik pencapaian cemerlang yang diraih di Vietnam, Rachel pernah mempertimbangkan untuk bersara kerana masalah kecederaan yang dialaminya pada 2017. Ikuti perkongsian Rachel Yeoh bersama Adila Muhammad. Kejayaan manis menggondol 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa di Sukan C ke-31 adalah suatu yang membanggakan buat atlet kelahiran Pulau Pinang ini. Mana tidaknya, penantian untuk dikalungkan pingat emas menjadi kenyataan di bumi Vietnam sekaligus menghilangkan segala penat lelah dan suka duka yang ditempuhi sebelum itu. Namun di sebalik kejayaan itu, Rachel sempat patah semangat. Kecederaan teruk di kedua-dua lutut yang dialaminya pada 2017 ketika menyertai kejohanan terbuka gimnastik artistik di Taiwan hampir melupakan kerjanya sebagai atlet apabila terpaksa berehat selama 2 tahun. Awal-awal memang tak ada semangat nak training. Memang rasa nak putus asa je lah. Kenapa nak paksa diri sendiri sakit, seksa diri lagi. Tapi yang penting masa tu sebab tak boleh nak jalan. So, fikir nak jalan semula dulu macam orang biasa. Duduk atas wheelchair, lepas tu pakai tongkat, lepas tu boleh jalan balik, lepas tu dah operation, pakai tongkat balik. So dia macam ulang-ulang lah ada proses tu. Tapi masa tu awal-awal memang tak terfikirlah boleh kembali kepada sukan. Lebih menyedihkan, Rachel ketika itu dalam persiapan menghadapi Sukan C pertamanya pada 2017. Awal-awal memang akan rasa sedih sikit sebab dah training lama dan memang nak buat, and also it's like in our home ground, tapi masa tu memang tak dapat, memang bukan rezeki lah. Namun atlet berusia 23 tahun ini tidak mudah menyerah. Rachel bangkit menggapai cita-citanya dan membuktikan dia mempunyai semangat melawan yang luar biasa. Sebab saya rasa saya tak capai lagi apa yang saya sepatutnya buat. Saya tak pernah lagi pergi SEA Games. Kenapa saya nak stop bila saya sampai Sukma je? Ditanya mengenai dia dikatakan sebagai pengganti Farah Ann, Rachel menjelaskan Farah Ann tiada galang ganti dan beliau berada di dalam kelasnya yang berbeza. Saya tak naklah jadi pengganti dia sebab dia pun ada cerita dia sendiri dan dia ada pencapaian dia sendiri dan saya rasa dia lagi bagus, jauh lagi bagus daripada saya. Tapi target tu go to so that I can be better. Saya nak ada laluan sendiri. Saya nak jadi Rachel Yeoh, bukan pengganti Farah Ann.
Pencapaian di Vietnam memberi keyakinan buat dirinya untuk terus berusaha mempamer aksi terbaik dan memberi harapan baru kepada masa depan gimnastik negara. Dalam pada itu, individu yang paling rapat melihat perjalanan jatuh bangun Rachel adalah jurulatihnya, Natalia Sinkova. Natalia turut menjadi saksi episod duka yang menimpa Rachel ketika di Taiwan. So we will try do it as a trial. And she did the first day absolutely amazing, phenomenal. And her vault, actually until now nobody do that vault as she do. She do handspring, pike, beautiful height, and I was recording. And when she stand, I just dropped the camera. She was scream, and she standing because she cannot even fall. There was legs overarching. Terpaksa berada di atas kerusi roda selama hampir 4 bulan, Natalia juga mendedahkan Rachel hampir berputus asa kerana tidak dapat menyertai rakan-rakan sepasukan menjalani latihan. There was a little bit mental tiredness of her. That's the first time ever I see her face was, and Mom says, "Coach, please call her. She very miss you all." I said, "So sorry, I don't do it myself." That was for a while. Namun Natalia memuji semangat juang luar biasa yang ditunjukkan Rachel yang kembali bangkit dan membuktikan kerja keras selama ini dibayar dengan kalungan pingat emas di Vietnam. She always wants something and she will get it. So before each competition, now I ask the girls writing, what do you want for competition? So everyone writing this letter. We packing, we stick to the cabinet, and after competition done, we open it and we see what happening. So after that they read it. Of course they crying, me too, because coach also writing their things. Because I wish as a coach and they wish as their own self. If you read, she achieved everything and even +1 gold for me. Natalia turut mengakui kejayaan Rachel menghadiahkan 2 pingat emas adalah di luar jangkaan. Namun apa yang ditunjukkan Rachel adalah satu kejutan buat kamp gimnastik negara. So for bar, of course she want to be like defeated the Malaysian status of the gold bars. Yes, so she did it. So I hope now she put another target. I think it's very high target. It's like the Olympic target, okay? I think she do that. Mengulas lanjut tentang Rachel, beberapa perancangan telah disusun buat Rachel dan rakan sepasukan selepas ini. Pastinya tumpuan terarah persiapan ke arah sukan Commonwealth diikuti sukan perpaduan Islam serta menyertai kejohanan-kejohanan yang mampu melayakkan gimnas negara ke sukan Olimpik Paris 2024. 7 pingat emas menjadi sasaran kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 bermula 28 Julai hingga 8 Ogos depan. Presiden Majlis Olimpik Malaysia yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Norzal Zakaria optimis sasaran itu mampu dicapai berdasarkan prestasi terkini atlet di Tamasya Sukan Si Vietnam bulan lalu. Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Norzal Zakaria berkata, sasaran itu dijangka dicapai melalui 6 sukan iaitu badminton, gym rama, bowling padang, angkat berat, squash dan powerlifting. Jelas beliau, Malaysia akan diwakili 95 atlet daripada 12 jenis sukan, manakala 11 atlet lagi masih di bawah pertimbangan merangkumi atlet-atlet muda yang berpotensi. Namely, badminton 2, gym rama 1, bowling padang 1, angkat berat 1, squash 1, powerlifting para 1. Tambah beliau, Jawatan Kuasa Pemilihan yang bermesyuarat juga telah sebulat suara memilih pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020, Boni Buni Augustin dan pemain squash nombor 1 negara, S. Sivasanggari selaku pembawa jalur gemilang. 95 atlet yang akan menggalas cabaran negara ke Sukan Commonwealth terdiri daripada atlet olahraga, badminton, berbasikal, terjun, gimnastik dan gym rama, bowling padang, rugby, renang, pingpong, squash, angkat berat dan sukan parak. Pada edisi lepas di Gold Coast, Malaysia menamatkan saingan di kedudukan ke-12 dengan 7 emas, 5 perak dan 12 gangsa. Selepas tertangguh hampir 2 tahun akibat pandemik COVID-19, Sukan Malaysia kembali diadakan dengan Majlis Sukan Negara menjadi tuan rumah bagi edisi ke-20 kali ini. Sukma akan diadakan pada 16 hingga 24 September, diikuti para sukma dari 1 hingga 6 November 2022.
Berikutan penundaan Sukan Asia Hangzhou 2022, penganjuran Sukma ke-20 telah diawalkan dan diadakan sempena sambutan Hari Malaysia. Sukma yang akan diadakan di sekitar Lembah Klang akan mempertandingkan 31 jenis sukan melibatkan 445 acara. Tentu sekali kerana kita sedar bahawa di kalangan atlet-atlet kita begitu dahagakan pertandingan-pertandingan terutama dalam kejohanan-kejohanan besar seperti ini. Kita dapat lihat walaupun kita telah menyenaraikan atlet-atlet muda majoritinya di Sukan C di Vietnam dan kita dapat lihat mereka dapat memberi persaingan dan tentunya di dalam Sukan C yang akan datang yang tidak lebih daripada 10 bulan daripada sekarang, maka kejohanan Sukan Malaysia pada kali ini cukup penting bagi mereka untuk meneruskan persediaan ke acara yang lebih besar dalam mewakili negara. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fazal Datuk Azumu berkata demikian pada majlis pelancaran Detik 100 Hari Sukan Malaysia 2022. Legenda badminton negara Datuk Wira Lee Chong Wei yang juga merupakan produk daripada Sukma diberi penghormatan menekan butang pelancaran bersama 3 atlet negara iaitu S. Siva Sanggari, Jonathan Wong dan Azrin Nabila Alias. Pada majlis sama, turut dilancarkan logo Sukma dan para Sukma serta maskot harimau bernama Oyen dan lagu rasmi Tamasha Demi Malaysia. Nantikan minggu ini, 55 Aziz Kota bersama saya, Flying Chan Sarah Chan Jebai. Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari sama-sama kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi yang akan datang.